Hari yang indah, penuh ceria, hari yang berbahagia, penuh bermakna. Kami bawakan kepada anda semua Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor tahun 2021. Hadirin yang dihormati sekalian, demi negara yang tercinta, ke arah Malaysia maju, marilah sama-sama kita membuka tirai majlis pada hari ini dengan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Negeri Selangor. Dari raup sampan bertamu, mengikat jerami di negeri Perlis. Dalam talian kita bertemu, izinkan kami mulakan majlis. Linggang bertapak seni memandang, silat sending menyusun jari. Salam kasih selamat datang, sudi tuan-puan bersama-sama kami. Yang berbahagia, Datin Nur Faridah binti A. Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran yang menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Puan Hajah Marpuatun binti Sastro, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Encik Nuri bin Husin, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Barisan Ketua Penolong Pengarah Kanan, Barisan Ketua Penolong Pengarah Sektor, Pegawai-pegawai pendidikan daerah, Penolong-penolong pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Barisan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Selangor, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam JPN Selangor terbilang dan salam keluarga Malaysia. Sirih pinang di dalam puan, buat santapan putera idaman, sebagai hidangan puteri rupawan, buat cicipan dagang dan maulan. Selamat datang kami ucapkan buat tuan-puan yang budiman, ke sidang majlis penuh takkulan bersama meraih ukhuwah dan taulan.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat kerahmatan dan keizinannya juga kita berkumpul secara dalam talian untuk meraihkan kejayaan rakan taulan dan anak watan dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor tahun 2021. Sekalong penghargaan dan terima kasih kepada para penonton yang sudi hadir dalam majlis yang gilang gemilang ini bagi meraihkan kejayaan rakan-rakan dalam bidang teknologi pendidikan bersesuaian dengan tema yang kami bawakan pada hari ini, Glitters and Glamour. Walaupun majlis ini terpaksa dijalankan secara dalam talian, kami yakin kehangatan dan kemeriahannya tetap dirasai oleh semua. Semoga kejayaan yang diperoleh pada hari ini tetap menjadi kenangan dalam lakaran memori kita semua. Hadirin sekalian, dengan bismillah lafaz dimula, dengan bismillah restu dipinta. Semoga majlis dalam keredoannya, semoga kronologi acara beroleh berkatnya. Majlis dengan ini menjemput Encik Munir bin Makyub untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami menadah tangan merafatkan kesyukuran kepadamu di atas segala limpah dan nikmat serta rahmatmu. Diberi keizinan di hari yang berbahagia ini, dapatlah kami mengikuti Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor pada tahun ini. Kami memohon kepadamu jua, ya Allah. Limpahkanlah taufik, hidayah, pertunjuk dan inayahmu kepada kami. Mudah-mudahan majlis kami ini menjadi satu majlis yang engkau redai dan rahmati. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwal maghfirah. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai warga pendidik yang berintegriti, cekap, berdedikasi dan berwibawa serta berwawasan tinggi dalam menyempurnakan amanah dan tanggungjawab dengan penuh kejujuran, keikhlasan, ketulusan dan kebijaksanaan bagi mendaulatkan kesucian agama, memelihara maruah bangsa dan negara, seterusnya membawa kemajuan dan kejayaan kepada JPN Selangor yang kami kasihi ini. Allahumma ya Hayyum ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, hiasilah sanubari kami dengan sifat-sifat mahmudah yang mulia lagi terpuji. Jauhilah kami dari sifat-sifat mazmumah yang hina lagi dikeji. Tanamkanlah ke dalam diri kami sifat rajin bekerja dalam suasana semangat bekerjasama dan persaudaraan yang sejati ke arah mencapai kecemerlangan dan keredaan-Mu, ya Allah. Suburkanlah kami dengan benih-benih penyatuan yang mampu menghasilkan impak prestasi kerja yang gemilang. Terimalah segala hasil usaha dan khidmat banti kami ini sebagai satu ibadah seperti mana yang Engkau kehendaki. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami juga memohon, jadikanlah diri, keluarga dan negara kami ini sentiasa di dalam keadaan aman dan damai, makmur dan bahagia, sentiasa dianugerahi kebaikan dan kebajikan, pemeliharaan dan penjagaan, perlindungan dan pengawasan, doa yang dimakbulkan dan dosa yang diampunkan, serta dijauhi dari segala kekacauan dan huru-hara, musibah dan penyakit. Semoga kami dapat hidup tenteram dan bahagia di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma inna na'udzubika minal jahdil bala wa darakis syaqa was su'il qada wasyamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika minal barash wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwad wal adwad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Encik Munir bin Makyub atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebagai membuka persada ucapan, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha Encik Nuri bin Hussein, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Datin Nur Faridah binti Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran yang menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang Berusaha Puan Haja Marpu Atun binti Sastero, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Yang Berusaha Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang Berusaha Pegawai-Pegawai Pendidikan Daerah, Penolong-Penolong Pengarah dan Warga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang Berusaha Barisan Pengetua dan Guru Besar Sekolah-Sekolah Negeri Selangor. Yang dihormati guru-guru, murid-murid, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam JPN Selangor terbilang. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bagi memeriahkan Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor tahun 2021 dalam situasi norma baharu buat kali keduanya. Seterusnya, jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Datin Nur Faridah selaku Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran yang menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor kerana sudi meluangkan masa bagi menyempurnakan perasmian Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan 2021 atau AKTEP Negeri Selangor. Sesungguhnya, Yang Berbahagia Pengarah Pendidikan amat prihatin terhadap agenda memperkasa pendidikan khususnya bidang penggunaan teknologi pendidikan. Kehadiran Yang Berbahagia Datin pada hari ini sangat bermakna kepada kami, warga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, khususnya kami di SSTP, PPD dan warga pendidik seluruh negeri Selangor. Saya juga mengalu-alukan dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton khususnya para pentadbir sekolah, guru-guru, murid-murid yang menyertai pelbagai kategori pertandingan dan anugerah dalam Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor tahun 2021 ataupun yang lebih dikenali sebagai AKTEP 2021. Yang Berbahagia Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor tahun 2021 ataupun AKTEP merupakan satu program tahunan yang memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada PPD, sekolah, guru dan murid-murid yang telah melibatkan diri secara aktif dalam semua program yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan Kementerian Pendidikan Malaysia yang berkaitan dengan pembestarian sekolah dan teknologi pendidikan. Adalah diharapkan dengan adanya anugerah-anugerah ini akan menjadi pemangkin kepada semua warga pendidik dan murid-murid untuk menjayakan dan merealisasikan kecemerlangan pendidikan di negeri Selangor. Seterusnya, menjadikan negeri Selangor sebuah negeri yang terbilang sesuai dengan slogan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, iaitu Selangor Terbilang. Manakala objektif Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor ini antara lainnya adalah untuk memberi input pembudayaan teknologi pendidikan yang lebih efektif di sekolah-sekolah negeri Selangor, memberi peluang perkongsian maklumat dan idea dalam kalangan peserta bagi meningkatkan kecemerlangan pendidikan di sekolah, dan seterusnya memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada warga pendidik dan murid-murid dalam usaha membantu JPN Selangor merealisasikan dan mencapai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kejayaan menganjurkan Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor ini pada keseluruhannya adalah hasil daripada usaha kolektif dan semangat kerja sepasukan antara JPN, Pejabat Pendidikan Daerah PPD dan semua sekolah menengah dan sekolah rendah di negeri Selangor. Harapan saya, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor perlu dilihat lebih cemerlang sebagai cemerlang, terbilang dan sentiasa menjadi penanda aras kepada negeri-negeri lain.
Pencapaian masa lalu yang boleh dibanggakan perlu dijadikan kayu pengukur dan cabaran masa depan yang memerlukan pengorbanan kita untuk terus bekerja lebih keras, kreatif dan kritis serta lebih berstrategik, terutamanya dalam keadaan norma baharu ini. Setiap detik kita perlu bersedia, menilai dan melakukan penyesuaian untuk menguasai keadaan tanpa mengenepikan peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Yang berbagai datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, para pendidik juga diharapkan dapat menguasai kemahiran kreativiti dan inovatif dalam pelbagai ilmu serta menyubur dan mengembangkan minat, bakat dan kebolehan anak didik supaya lebih berinovatif dan kreatif, terutamanya dalam konteks norma baharu ini. Murid-murid perlu dilengkapkan dengan ilmu dan pengetahuan masa depan untuk menangani cabaran-cabaran sosial, terutamanya di media sosial. Justru, warga pendidik perlulah sentiasa peka, bergerak pantas dan berhati-hati dalam keadaan norma yang baharu ini. Sebagai pendidik, kita sama-sama berusaha mencari dan menggunakan kaedah-kaedah baru yang kreatif dan selamat untuk membantu proses kemenjadian murid serta membentuk adab dalam proses pembelajaran norma baharu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di kesempatan ini saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada semua AJK ataupun jawatankuasa pelaksana yang telah bertungkus lumus menjayakan anugerah ini. Rakan perkongsian sekitar kita iaitu Universiti Teknologi Mara UiTM, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor PIPAS, MSU dan pihak swasta yang terlibat, serta semua pihak yang telah memberi sumbangan bakti secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan majlis pada hari ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pemenang yang memenangi pertandingan dan anugerah mengikut kategori masing-masing. Semoga dengan pengiktirafan yang diperoleh ini akan menjadi pemangkin dan batu loncatan untuk terus cemerlang pada masa mendatang, insya-Allah. Akhir kata, sekali lagi jutaan penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada yang berbahagia datin kerana sudi menyempurnakan perasmian Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan 2021 Negeri Selangor ataupun AKTEP pada tahun ini. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang melayang si anak kedidi. Terima kasih Tuan atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor tahun 2021 ini diteruskan lagi dengan menjemput yang berbahagia Datin Nurfaridah binti A. Bakar, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran yang menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis yang berusaha Puan Hajah Marfuatun binti Sastro, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah, yang berusaha ketua-ketua penolong pengarah kanan, yang berusaha ketua-ketua penolong pengarah sektor, yang berusaha semua pegawai pendidikan daerah, yang berusaha penolong-penolong pengarah dan warga Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, yang berusaha barisan pengetua dan guru besar sekolah-sekolah negeri Selangor, yang dihormati guru-guru, murid-murid, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam majlis yang sungguh bermakna, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam JPN Selangor terbilang dan salam keluarga Malaysia. Hadirin sekalian, terlebih dahulu marilah kita melafazkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama mengikuti Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor tahun 2021. Memang satu majlis yang ditunggu-tunggukan oleh para pemimpin sekolah dan juga anak-anak murid kita. Sekalung tahniah saya ucapkan kepada sektor sumber
dan Teknologi Pendidikan JPN Selangor kerana dapat menganjurkan majlis yang sungguh bermakna ini. Saya menghargai usaha yang dilakukan oleh SSTP JPN Selangor untuk menganjurkan Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor bagi tahun 2021. Sesungguhnya usaha ini sangat penting dan bermakna untuk mengiktiraf segala sumbangan dan usaha gigih yang telah diberikan oleh kepimpinan sekolah, pengetua, guru besar, guru-guru, murid-murid dan pegawai-pegawai pendidikan daerah dalam mempertabatkan dan memenuhi aspirasi pendidikan negara dalam aspek ICT dan teknologi pendidikan ke arah pembestarian sekolah. Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas atas usaha berterusan yang ditunjukkan selama ini. Ia merupakan satu usaha yang baik bagi mencetuskan kecemerlangan pendidikan, khususnya penggunaan teknologi pendidikan. Guru kita merupakan pelaksana dan penggerak utama dalam apa jua kejayaan yang dicapai oleh murid dan sekolah. Perubahan cara berfikir dan sikap guru menjadi penentu kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran. So, majlis anugerah ini memberi kita kesempatan menilai keupayaan, prestasi serta kualiti kerja kita sama ada amanah dan tanggungjawab yang dipikul itu berjaya kita laksanakan sebaik mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, revolusi industri 4.0 mewarnai gaya hidup dan tindakan masyarakat dunia. Ia memerlukan semua pihak bertindak pantas seiring dengan pembangunan pesat dalam produk berteknologi dan sistem otomasi lebih pintar. Malaysia antara negara yang sedang bergerak ke hadapan dalam perkembangan revolusi 4.0. So, dalam persekitaran pendidikan yang kaya ICT atau ICT rich environment, guru harus memainkan peranan utama sebagai ejen perubahan. Bukan hanya guru tetapi juga pentadbir sekolah. Begitu juga dengan pihak pengurusan sekolah seperti yang saya sebutkan sebelum ini. Kita perlu mengintegrasi dan membudayakan ICT dalam setiap kesempatan dalam PDP di bilik darjah. Kita perlu mampu mempengaruhi minat dan keupayaan untuk mengubah amalan PDP sedia ada serta membawa amalan itu ke peringkat yang lebih berkualiti. Cabaran yang kita hadapi sebelum ini di mana PDPR perlu dilaksanakan dengan sangat baik dengan penggunaan ICT. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pengenalan STEM pada setiap peringkat umur daripada awal kanak-kanak sehinggalah ke peringkat menengah atas di sekolah diharap dapat menyediakan murid dan pelajar dalam menghadapi IR 4.0. Pengenalan STEM diharapkan dapat menghasilkan murid yang berupaya untuk mengenal pasti, mengaplikasi dan mengintegrasikan konsep dan komponen STEM dalam memahami dan menyelesaikan masalah secara inovatif dan kreatif dalam dunia sebenar. Kita selalu dengar bahawa kemahiran yang mereka ada ini bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga boleh create jobs. Orang kata boleh create jobs for other people. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepimpinan sekolah perlu memacu penghasilan daya kreativiti dan inovasi dalam proses
PDP secara berterusan. Bagi menghasilkan pendidikan yang bermutu, guru-guru perlu melakukan anjakan paradigma dalam melaksanakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran dengan menggalakkan murid untuk berfikir secara kreatif dan inovatif. Dalam guru-guru melaksanakan PDPR, saya lihat banyak kreativiti dan inovasi yang telah guru-guru laksanakan bagi menarik minat murid untuk terus lekat di hadapan PC masing-masing untuk mendengar, untuk bergiat aktif dalam PDP mereka. So saya mohon bahawa kreativiti dan inovasi ini dapat menjadi amalan cikgu-cikgu, guru-guru dan ia sentiasa berlaku dan cikgu ataupun guru-guru kita dapat memberikan nilai tambah positif kepada apa yang cikgu telah laksanakan, terutama untuk meningkatkan kemenjadian murid-murid kita. Pada hemat saya, wajarlah warga pendidik mencipta inovasi supaya menampakkan PDP berkesan dan lebih dinamik. Memang saya nampak tu, guru-guru kita telah berjaya mengajak lebih ke hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penerapan budaya membaca. Now we talk about reading. Kerana budaya membaca ini saya lihat kurang dan ia sepatutnya sangat penting. Selaras dengan kempen Dekat Membaca Kebangsaan 2030, program NILAM atau Nadi Ilmu Amalan Membaca yang dimulakan oleh KPM sejak tahun 1998 perlu disuntik dan diberi nafas baharu. Saya juga memerlukan khidmat guru-guru bagaimana untuk memberi nafas baru, mungkin melalui perkembangan teknologi yang kita ada pada hari ini, di mana kebanyakan murid-murid kita membaca menerusi iPad, menerusi PC mereka melalui laptop masing-masing. So ini dapat meningkatkan. So kemahiran membaca itu perlu ditingkatkan dan kualiti pembacaan itu harus dibantu oleh guru-guru sekalian. Di mana banyak penghasilan dan penerbitan bahan bacaan oleh industri buku. So buku-buku ini harus didedahkan kepada murid-murid kita. Penerbitan buku masa kini sudah mula berpindah ke platform digital. Itu yang saya sebutkan sebelum ini, bahawa pembacaan itu telah beralih ke platform digital. Kalau ada pun yang hard copy, ada juga digitalnya. So dua-dua ada. So kita mempunyai pilihan untuk membaca yang mana. So lebih senangnya adalah digital, di mana kita boleh akses kepada buku-buku ini di mana-mana sahaja kita berada dan pada bila-bila masa. Orang kata sebelum tidur pun boleh membaca, dan itu adalah amalan individu-individu yang memang dah menjadi amalan mereka seharian lah dalam pembacaan, dalam membaca, tak kira di mana. So pendekatan dan pengisian aktiviti galakan membaca juga perlulah sesuai dan seiring dengan perkembangan dan pendekatan corak pembelajaran sekarang yang terarah kepada pembelajaran abad ke-21 yang berfokuskan kepada pembinaan kemahiran berfikir aras tinggi, literasi digital, komunikasi berkesan dan penghasilan kerja bermutu, bertujuan membina modal insan yang berkemahiran dan cemerlang. So tuan-tuan dan puan-puan, bagi tujuan tersebut, PSS, Pusat Sumber Sekolah, perlu menyokong semua aktiviti tadi. Ruang pembelajaran di PSS perlu disesuaikan dengan trend semasa yang bersifat terbuka, santai,
menarik dan menimbulkan minat untuk mencari maklumat dan menyintai ilmu. PSS juga perlu mengikut peredaran zaman dengan menyediakan akses kepada buku-buku atau bahan-bahan dalam bentuk audio, video, permainan, simulasi dan pelbagai format lain yang lebih menarik dan santai. So TV PSS juga telah mula diperkenalkan dan diupayakan supaya menjadi salah satu medium untuk menggilap bakat dan menarik minat terhadap PSS. Kita nak lihat PSS mana yang menarik dan dapat menarik perhatian ramai pengunjungnya. Bukan hanya di kalangan murid-murid tetapi juga di kalangan warga lain di sekolah-sekolah berkenaan. So PDP kini perlu ada penekanan kepada aspek kreatif dan inovatif seperti yang saya tekankan sebelum ini. Selain itu, pendekatan PDP perlu kepada pendekatan berfokus kepada murid yang berkolaborasi dan saling bergantung antara satu sama lain. Jangan duduk menghadap PC je, tidak ada interaksi dengan rakan-rakan. Pembelajaran aktif, pembelajaran berasaskan projek, penyelesaian masalah dan inquiry dengan peluang untuk terlibat dengan dunia sebenar perlu menjadi amalan. Setiap yang mereka belajar mestilah bermakna. Ada murid yang bertanya, apa gunanya belajar ini tetapi tak boleh digunakan dalam kehidupan seharian. So, setiap ilmu yang diberi oleh guru-guru perlulah ada sumber maklumat yang terbuka dan kandungan secara dalam talian. Guru bukan lagi sebagai sumber utama maklumat. Maklumat di hujung jari. Murid boleh cari. Murid boleh dapat ilmu itu sebelum guru memberinya kepada murid. Begitulah pantas dan cepatnya murid-murid kita boleh dapat maklumat. So ini bukan bermakna guru tidak diperlukan, tetapi peranan mereka sebagai pemberi maklumat, pemudah cara dan konsultan. Pakar rujuk tempat guru-guru murid-murid merujuk kepada guru-guru. So pembelajaran kini bukan hanya tertumpu di dalam kelas, tetapi juga di rumah dan juga di mana sahaja mereka berada. Pergi bercuti pun mereka boleh dapat ilmu. Pergi bercuti juga mereka boleh mendapat maklumat. So saya berharap bahawa guru kita menjadi ejen perubahan dalam dunia pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kerjasama semua pihak di semua peringkat sangat penting dalam memastikan hala tuju dan wawasan negara mencapai matlamatnya. Semua sekolah harus memanfaatkan teknologi dan infrastruktur yang dibekalkan oleh pihak kerajaan dalam semua aspek pengurusan dan pentadbiran sekolah dan proses PDP. Pemimpin sekolah dan guru-guru yang berada yang mengikuti siaran ini, saya yang telah berjaya membudayakan penggunaan ICT dan teknologi pendidikan serta menguruskan sumber yang terhad dengan bijak, perlu melebarkan sayap membantu sekolah-sekolah yang berhampiran dalam menyemarakkan pembestarian sekolah. Kita tidak boleh menjadi nombor satu tanpa kita membantu rakan-rakan di sekitar kita. So rakan-rakan guru-guru, rakan-rakan pentadbir yang perlu bersama-sama dengan kita bagi mengoptimumkan penggunaan sumber sama ada daripada segi wang ringgit, tenaga, kepakaran dan masa yang dapat meningkatkan produktiviti.
SSTP JPN Selangor telah menjalankan banyak aktiviti dan pertandingan yang membantu kemenjadian murid-murid. So, aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun 2021 antaranya bengkel penghasilan bahan pelbagai media, program Jom Baca bersama 10 minit PIPAS dan SSTP JPN Selangor, bengkel TV PSS, kursus asas fotografi dan suntingan gambar, program Cyber Safe in Schools, kursus asas dan pertengahan GPM, bengkel pembinaan modul dan penghasilan bahan, bengkel pembinaan dan penghasilan bahan, bengkel penerbitan bahan video PDP. Banyak nih. Bengkel dan pertandingan pengkarya muda peringkat negeri Selangor. Ini bagus nih. Pertandingan Anugerah Nilam peringkat negeri Selangor 2022 dan pertandingan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Cemerlang. So, aktiviti-aktiviti ini yang dilaksanakan pada tahun lepas akan diteruskan pada tahun 2022 dan diharapkan ia menjadi pemangkin kepada kemenjadian murid dan keberhasilan sekolah. Sekali lagi, tahniah dan syabas kepada SSTP JPN Selangor, unit USTP, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua pihak yang telah memikul amanah bagi melaksanakan program ini sehingga berjaya dengan cemerlang, sama ada di peringkat sekolah, zon, daerah dan negeri. Juga peringkat kebangsaan. Kalau boleh kita terus ke peringkat antarabangsa. Akhir kalam diucapkan tahniah sekali lagi kepada semua yang berjaya pada hari ini dan teruskan kecemerlangan pada masa yang akan datang dan kepada warga pendidik yang sentiasa memberi sumbangan memajukan pendidikan agar rakyat Malaysia mampu menghadapi cabaran pada era globalisasi. Saya ucapkan tahniah dan selamat maju jaya. Jadilah guru-guru yang cemerlang, bina murid-murid yang cemerlang dan seterusnya kita akan dapat warga negara yang cemerlang. Terima kasih kepada semua warga pendidik yang hadir pada hari ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secarik budi memberi, sekalun terima kasih kami sertai. Segugus penghargaan terpahati-hati. Majlis dengan ini merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Datin atas kesudian menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis kita pada hari ini. Hadirin sekalian, kini tibalah masanya ke kemuncak acara majlis kita pada hari ini untuk penyampaian sijil-sijil dan anugerah tahun 2020 dan 2021. Majlis penyampaian sijil dan anugerah pada hari ini dimulakan dengan anugerah duta.
anugerah duta ini dianjurkan oleh Bahagian Sumber dan Teknologi Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020 di peringkat kebangsaan. Seterusnya, kita ke anugerah kecemerlangan teknologi pendidikan tahun 2021. Berikut adalah pertandingan Digital Storytelling Animation DST. Kita umumkan dahulu bagi kategori sekolah rendah. Tempat ketiga dimenangi oleh SK Dr. Abdul Latif. Naib Johan dimenangi oleh SK Olat Lempit. Dan Johan dimenangi oleh SK Bukit Badung. Seterusnya, DST bagi kategori sekolah menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Naib Johan, Sekolah Agama Menengah Nurul Iman. Dan Johan, SMK Raja Muda Musa. Seterusnya, keputusan National Security Discourse Cyber Safe Challenge Trophy NITSEC. Sekolah yang layak ke pusingan Octofinals, Sekolah Agama Menengah Bestari Subang Jaya, Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, SMK Taman Desa 2, SMK Tropicana, SMK USJ 13. Seterusnya ke pusingan quarterfinals, SMK Bandar Tasik Puteri, SMK Cyberjaya, SMK A. Ma'ahad Hamidiah. Dan ke pusingan semifinals, SMK Lembah Keramat. Seterusnya, keputusan Minecraft Challenge Education Edition. Kategori sekolah rendah Minecraft Challenge Education Edition tahap 1. Dimenangi tempat ketiga oleh SK Taman Melawati. Naib Johan SJKC Chung Hua Klang. Dan Johan Sekolah Kebangsaan Sri Jeluk. Kategori sekolah rendah Minecraft Challenge Education Edition tahap 2. Tempat ketiga dimenangi oleh SK Meru 2. Naib Johan dimenangi oleh SK Seksyen 7. Dan Johan dimenangi oleh SK2 Taman Selayar. Seterusnya, kategori menengah rendah Minecraft Challenge Education Edition. Tempat ketiga dimenangi oleh Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor, Naib Johan SMK Jalan 3. Dan Johan SMK Seksyen 3 Bandar Kirara. Kategori menengah atas Minecraft Challenge Education Edition. Tempat ketiga dimenangi oleh SMK Bandar Baru Ampang. Naib Johan dimenangi oleh College Genius Alliance Pintar Negara UKM. Dan Johan dimenangi oleh SMK Seksyen 10 Kota Damansara. Seterusnya, bagi kategori pendidikan khas menengah Minecraft Challenge Education Edition. Naib Johan dimenangi oleh SMK Jalan 4. Dan Johan dimenangi oleh SMK Puncak Alam. Seterusnya, keputusan Drone Edu Challenge IR 4.0. Tempat ketiga dimenangi oleh SJKT Pusat Teluk Datuk. Naib Johan dimenangi oleh Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang. Johan dimenangi oleh Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Seterusnya, diumumkan keputusan bagi pembangunan mobile apps kategori
offline. Tempat ketiga dimenangi oleh Kolej Vokasional Sungai Buloh. Naib Johan SMK Damansara 1 dan Johan SMK Bukit Rahman Putra. Seterusnya, keputusan pembangunan mobile apps online. Tempat ketiga dimenangi oleh SMK Seri Tanjung. Naib Johan dimenangi oleh SMK TTDI Jaya. Dan Johan dimenangi oleh SMK Jenjarom. Seterusnya diumumkan keputusan video kreatif keselamatan cyber Sekolah Rendah Tahap 1. Tempat ketiga dimenangi oleh SK Olak Lempit. Naib Johan SK Tasik Puteri 2. Dan Johan dimenangi oleh SK Seri Kundang. Seterusnya, keputusan video kreatif keselamatan cyber Sekolah Rendah Tahap 2. Tempat ketiga dimenangi oleh SK Desa Baiduri. Naib Johan dimenangi oleh SK Seri Kundang. Dan Johan dimenangi oleh SK Olak Lempit. Pemenang video kreatif keselamatan cyber menengah rendah. Tempat ketiga dimenangi oleh SMK Seri Keramat. Naib Johan dimenangi oleh SMK Selayang Baru. Dan Johan dimenangi oleh SMK Raja Muda Musa. Seterusnya, keputusan video kreatif keselamatan cyber menengah atas. Tempat ketiga, SMK Selayang Baru. Naib Johan SMKA Ma'had Hamidiah. Dan Johan SMK Taman Desa 2. Seterusnya, keputusan video kreatif keselamatan cyber Sekolah Rendah Pendidikan Khas. Johan dimenangi oleh SK Olak Lempit. Seterusnya, keputusan cabaran keselamatan cyber nasional CAKNA. Tempat ketiga, SMK Selayang Baru. Naib Johan SMK Pandan Indah. Dan Johan SMK Taman Selayang. Seterusnya, Johan Anugerah Nilam Negeri Selangor, Kumpulan Terbaik Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Izzah Atirah binti Muhammad Idris, Sambestari. Delima Humairah binti Ahmad Tarmizi, SMK Seksyen 10, Kota Damansara. Anis Fatimah Az-Zahra binti Abdul Muin, SMK Sarjana Utama. Seterusnya, Johan Anugerah Nilam Negeri Selangor, Kumpulan Terbaik Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Muhammad Adib bin Adli Iskandar Putra, SK Seksyen 7. Nurul Nadirah binti Hafiz, SK Bukit Kapar. Nur Sofia Adriana binti Muhammad Suhaimi, SK Bukit Canggang. Iskandar Zulkarnain bin Muhammad Nazrin, SK Sungai Rawang. Seterusnya, Johan Anugerah Nilam Negeri Selangor, Kumpulan Terbaik Bahasa Inggeris Sekolah Menengah. Karishma Manjindar Randawa, SMK Bandar Baru Sungai Long. Aiman Mujadid bin Muhammad Zaki, Kolej Islam Sultan Alam Shah. Kuganeswari Anak Perempuan Parameswaran, SMK Banting. Hana Atikah binti Zul Hazami, Sekolah Seri Puteri. Seterusnya, Johan Anugerah Nilam Negeri Selangor, Kumpulan Terbaik Bahasa Inggeris, kategori Sekolah Rendah. Nik Emir Khalif bin Muhammad Fikri, SK Jalan 3. Sabirna binti Anizal, SK Konvent 2 Kelang. Dayalini Tiruselvan, SJKT Sungai Manggis. Muhammad Arsyad bin Aldi Anwar, SK Taman Putra Perdana.
Seterusnya, keputusan Anugerah Nilam Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Nurhanis binti Muhammad Fazli, Sekolah Agama Menengah Sultan Hisamuddin. Naib Johan dimenangi oleh Anis Fatimah Az-Zahra binti Abdul Muin, SMK Sarjana Utama. Dan Johan dimenangi oleh Izzah Atirah binti Muhammad Idris, Sekolah Agama Menengah Bestari. Seterusnya, keputusan Anugerah Nilam Bahasa Melayu kategori Sekolah Rendah. Tempat ketiga, Sorfina Batrisha binti Sofian dari SK Bukit Sentosa. Naib Johan, Nur Sofia Adriana binti Muhammad Suhaimi dari SK Bukit Canggang. Dan Johan, Nurul Nadirah binti Hafiz dari SK Bukit Kapak. Seterusnya, keputusan Anugerah Nilam Bahasa Inggeris kategori Sekolah Menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Hannah Atikah binti Zul Hazami dari Sekolah Seri Puteri. Naib Johan dimenangi oleh Karishma Manjindar Randawa dari SMK Bandar Baru Sungai Long. Dan Johan dimenangi oleh Hadiah Hasya binti Muhammad Syafiq dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak. Seterusnya, keputusan Anugerah Nilam Bahasa Inggeris kategori Sekolah Rendah. Tempat ketiga, Muhammad Arsyad bin Aldi Anwar dari SK Taman Putra Perdana. Naib Johan, Saikeshini anak perempuan Sashi Kumar dari SK Asunta 2. Dan Johan, Nurul Arisa Afrina binti Muhammad Hisham dari SK Sarjana Utama. Seterusnya, keputusan Anugerah Pengkarya Muda kategori Sekolah Menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Nur Hasnah Rahmah binti Muhammad Saleh dari SMK Banting. Naib Johan dimenangi oleh Nurul Farhanah binti Hisamuddin dari SMK Taman Jasmin 2. Johan dimenangi oleh Nurul Ain Akhilah binti Abdul Rahim dari Sekolah Seri Puteri. Seterusnya, keputusan Bicara Buku Bahasa Melayu kategori Sekolah Rendah. Tempat ketiga, Mariam binti Baltasar dari SK Bandar Anggrek. Naib Johan, Ainur Maisara binti Muhammad Marzuki dari SK Seri Kundang. Johan, Jamiatul Hairia binti Abdullah dari SK Pandan Indah. Keputusan Bicara Buku Bahasa Inggeris kategori Sekolah Rendah. Tempat ketiga dimenangi oleh Puteri Alia Zahra binti Muhammad Azhari dari SK Kuala Kubu Baru 2. Naib Johan dimenangi oleh Isabel Tam Wing Yi dari SK Konvent 1. Johan dimenangi oleh Mariam binti Bahaiddin Muhammad Nidias dari SK Session 6 Kota Damansara. Seterusnya, keputusan Bicara Buku Bahasa Melayu kategori Sekolah Menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Alindamia binti Aznurin dari SMK Taman Desa 2. Naib Johan, Izzah Atirah binti Muhammad Idris dari Sekolah Agama Menengah Bestari. Johan, Anis Fatimah Az-Zahra binti Abdul Muin dari SMK Sarjana Utama. Keputusan Bicara Buku Bahasa Inggeris kategori Sekolah Menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Julieta binti Muhammad Iman dari SMK Sarjana Utama. Naib Johan dimenangi oleh Karis Ki Pe En dari SMP Sri Aman. Johan dimenangi oleh Elia Natasha binti Rohaizan dari SMK Subang Bestari. Seterusnya diumumkan keputusan Ikon Guru Teknologi Pendidikan. Tahniah diucapkan kepada Nur Eza Aini binti Zainuddin dari SMK TTDI Jaya. Seterusnya diumumkan keputusan Ikon Guru Penyelaras Bestari ICT. Tahniah diucapkan kepada Hasnan Zakaria dari SK Sungai Udang.
keputusan ikon guru perpustakaan dan media. Tahniah diucapkan kepada Astura binti Abu Bakar dari SK Bandar Anggrek. Seterusnya, keputusan ikon murid TV Pusat Sumber Sekolah kategori sekolah rendah. Tahniah diucapkan kepada Muhammad Firas bin Muhammad Fauzi dari SK Sijangkang Jaya. Seterusnya, keputusan ikon murid TV Pusat Sumber Sekolah kategori sekolah menengah. Tahniah diucapkan kepada Nur Bashira binti Kamarul Zaman dari SBPI Gombak. Seterusnya, keputusan TV Pusat Sumber Sekolah kategori sekolah rendah. Tempat ketiga dimenangi oleh SK Bandar Rincing. Naib Johan dimenangi oleh SK Sri Kundang. Johan dimenangi oleh SJKC Yuk Chai. Seterusnya, keputusan TV Pusat Sumber Sekolah kategori sekolah menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Sekolah Agama Menengah Tinggi Sultan Hishamuddin. Naib Johan SMK Bandar Tasik Kesuma dan Johan SMK Seri Garing. Seterusnya, keputusan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Cemerlang kategori sekolah kurang murid. Naib Johan dimenangi oleh SJKT Bukit Rotan Baru. Johan dimenangi oleh SK Kampung Baru. Seterusnya, keputusan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Cemerlang kategori sekolah rendah. Tempat ketiga, SJKC Yuk Chai. Naib Johan SK Bukit Beruntung 2. Johan SK Saujana Utama. Seterusnya, keputusan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Cemerlang kategori sekolah menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh SMK Bandar Banting. Naib Johan dimenangi oleh SMK Perempuan Raja Zarina. Johan dimenangi oleh SMK Saujana Utama. Kini tibalah masa yang dinanti-nantikan oleh kita semua, pengumuman Johan Keseluruhan Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor tahun 2021 yang akan membawa pulang piala pusingan dan sijil penghargaan dimenangi oleh Daerah Gombak. Tahniah dan syabas kepada semua penerima anugerah. Semoga penerimaan anugerah ini menjadi pemangkin kepada kita semua untuk terus melakar kecemerlangan pada tahun 2022. Pengumuman kepada semua para pemenang pada hari ini, hadiah dan sijil boleh dituntut di Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor pada 25 Februari 2022 bermula jam 9.30 pagi sehingga 4 petang secara pandu lalu. Tuan-tuan dan puan-puan diminta untuk mematuhi SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Hadirin yang dikasihi sekalian, dengan berakhirnya sesi penyampaian anugerah-anugerah itu tadi, maka kita telah pun berada di hujung acara. Pihak majlis mengambil kesempatan waktu di penghujung majlis ini untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam memastikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Teknologi Pendidikan Negeri Selangor bagi tahun 2021 dapat dilangsungkan dengan meriahnya. Majlis turut merakamkan ribuan terima kasih daun keladi kepada semua penonton yang sudi meluangkan masa bersama-sama memeriahkan majlis kita secara dalam talian pada hari ini. Tenang-tenang air di kali, tempat mandian putera dan puteri. Sempurna sudah majlis diraih, salah dan silap harap dimaafi. Saya Zakaria bin Abdul Hamid dari Pejabat Pendidikan Daerah Gombak.
Dan saya Nur Azura binti Mamat Hanafi dari Unit Bahasa Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Kami akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.